Assalamualaikum, hai semua. Welcome back to Fitnivision YouTube channel di mana kita membahaskan tentang Marvel, DC, any kind of pop culture. Kita borak dekat sini. Alright. So dalam video kali ni aku nak review non-spoiler untuk cerita yang aku nanti-nantikan pada bulan Februari 2024 ni, iaitu cerita Madam Web, lakonan daripada Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, lepas tu Matthew Franklin pula. Kita ada Isabel Merce, kita ada Emma Roberts, lepas tu kita ada Taha Rahim dan ramai lagi lah pelakon-pelakon dalam cerita Madam Web ni. But first and foremost, aku nak ucapkan terima kasih kepada Sony Pictures Malaysia dan juga GSC sebab telah menjemput aku pergi menonton premiere screening untuk cerita Madam Web. Thank you very much for the invitation. Okay, so let's get into it. Cerita yang telah mendapat komen yang sangat banyak terhadap lakonan and semua benda lah. So aku nak bagi disclaimer dulu kepada korang semua. Ini hanyalah pandangan aku as a fan, as a comic readers terhadap cerita Madam Web ini. Okay, aku rasa lain orang lain taste-nya terhadap cerita ni. So what's about untuk cerita Madam Web ni? Madam Web ni dia mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Cassandra Webb ataupun dikenali sebagai Casey, yang mana merupakan seorang paramedic. Okay? Dan dengan tiba-tibanya ada sesuatu event yang membuatkan Cassandra Webb ini dapat melihat masa depan ataupun meramal masa depan ataupun kuasa yang dikenali sebagai clairvoyant. Okay? So dengan tiba-tiba tu dia dapat tengoklah masa depan apa akan berlaku kepada keadaan sekeliling dan sebagainya. Tetapi ada seorang musuh yang muncul dalam cerita ni sebagai Ezekiel Sims, yang mana juga mempunyai kuasa seperti seekor laba-laba dan dia ingin membunuh 3 wanita muda, iaitu Julia Carpenter, Matthew Franklin dan juga Anya Corazon. Kenapa dia nak bunuh mereka bertiga tu? Yang tu korang semua kena tengok sendirilah dekat Pawagam. Okay? So kita pergi dulu kepada what's good untuk cerita Madam Web ni. Apa yang aku suka is melihat Madam Web di live action lah basically. Sebab as a comic reader, sebagai pandangan comic readers kan, aku melihat Madam Web dalam komik ni merupakan seorang wanita tua. So bila mana kita dapat tengok Dakota Johnson yang memainkan watak sebagai Madam Web ni, is a bless juga sebenarnya. Sebab sebelum ni, sepanjang kita dapat filem-filem Spider-Man, Spider-Man Tobey Maguire ke, Andrew Garfield ataupun even Tom Holland, kita tak pernah dapat tahu kewujudan Madam Web tau. Dengan cerita ini, at least orang tahu Madam Web ini datangnya daripada komik The Amazing Spider-Man lah, isu yang ke berapa, 210 tak silap aku lah. Cumanya dalam cerita Madam Web ni dia bukan Madam Web yang tua. Sebab dalam komik Madam Web yang tua kan, dalam cerita ni Madam Web yang muda. Dan keduanya, aku juga suka the exposure ataupun the background yang diceritakan terhadap karakter Spider-Woman dan juga Ezekiel Sims. Okay? Sebenarnya dia ada sudut pandang yang agak comic accurate lah, agak comic accurate untuk karakter Ezekiel Sims, untuk Spider-Woman Julia Carpenter, Spider-Woman Matthew Franklin, Matthew Franklin dan juga Spider-Girl Anya Corazon. Sebenarnya kalau korang tengok cerita ni, akan ada momen-momen yang mereka ceritakan tentang mereka punya background, kisah konflik mereka dengan kedua ibu bapa mereka yang sebenarnya agak sama seperti dalam Marvel Comics. Okay? Seterusnya, apa yang aku suka juga dalam cerita ni adalah apa lagi aku suka ni Ezekiel Sims finally, sebab kita tengok dalam trailer tu Ezekiel Sims banyak memaparkan suit yang seolah-olah seperti Spider-Man kan. Cumanya dalam cerita ni dia bagi kita kebanyakan waktunya Ezekiel Sims memakai suit yang sama seperti dalam Marvel Comics. Suit apa? Suit dia pakai baju kemeja warna hijau, lepas tu dia pakai macam blazer coat tu dengan benda yang paling ikonik lah untuk Ezekiel Sims, di kaki ayam. So maknanya dia melompat, dia merangkak ke dinding dan sebagainya tu seolah-olah seperti Spider-Man tu. Sama seperti dalam Marvel Comics, dia berkaki ayam, which is good, something yang Sony terapkan daripada Marvel Comics. Okay, but unfortunately, aku as a Marvel comic readers, itu sahaja bagi aku apa yang best terhadap filem Madam Web ini. Okay, so kita pergi kepada what's ataupun apa yang kurang terhadap filem Madam Web ni. Okay, so aku bagi tahu satu persatu lah apa yang kurang. Okay, first thing first adalah the essence of the Madam Web lah. Sebabnya kenapa aku cakap the essence of Madam Web, aku pada permulaan cerita untuk Madam Web ni, mungkin 30 minit terawal lah, aku rasa confused. Aku rasa macam hairan, adakah ini merupakan cerita Madam Web
ataupun ini merupakan spin-off daripada projek yang dinamakan sebagai Final Destination. Sebab kita tahu, Final Destination akan ada satu watak yang mampu untuk melihat ke masa depan. Dan dalam cerita ni, aku dapat melihat benda yang sama. Mereka berdua ni watak, contoh watak daripada Final Destination dengan watak Madam Web ni dapat melihat ke masa depan. Tapi, kenapa aku cakap benda ni kurang? Apa yang membezakan filem ataupun karakter Madam Web ini dengan Final Destination tu? Kita tak dapat rasa perbezaan dia. Dia rasa seolah-olah Madam Web ini merupakan spin-off daripada projek Final Destination. Sepatutnya should be mereka ketengahkan Madam Web ini macam mana. Mereka ketengahkan dia punya penceritaan Madam Web. Cuma mereka ada cuba sebenarnya untuk ketengahkan, untuk bagi stage kepada Madam Web ataupun Cassandra Web ni. Cuma bukan dalam cara yang terbaik lah. Sebab daripada komik accurate, siapa-siapa yang baca komik untuk Madam Web ni biasanya muncul dalam The Amazing Spider-Man, korang mungkin akan rasa trigger sikit dengan penyampaian karakter ni. Since dia punya origin pun sudah diubah. Lepas tu macam mana Cassandra jadi buta, jadi sakit, lumpuh dan sebagainya pun, itu pun diubah sebenarnya dalam penceritaan Madam Web ni lah. So kalau korang Marvel comic readers, aku rasa korang akan turn off sikit lah untuk sudut pandang daripada ni. Okay? So seterusnya kita pergi pula kepada Spider-Woman ataupun Spider-Girl yang ada cerita ni. Benda yang kurang di antara mereka semua, selain daripada comic accurate, adalah chemistry. Chemistry di antara Sydney Sweeney, chemistry di antara Celeste O'Connor, chemistry di antara Isabel Merce. Dan mereka bertiga ni bukanlah pelakon yang tak dikenali. Aku ada buat survey, aku ada buat check sikit background mereka, berlakon kat cerita mana, series apa dan sebagainya. Bermaksud mereka ni capable untuk berlakon. Tapi aku rasa kenapa mereka semua ni tidak mempunyai chemistry adalah daripada penyampaian skrip tau. Sebab skrip diorang ni rasa macam tak natural. Diorang rasa macam itu perbualan buku, faham tak? Perbualan buku. Macam bahasa-bahasa yang mereka gunakan ni seolah-olah tak sampai kepada kita. Itu daripada perspektif aku sendirilah. Seolah-olah mereka berkomunikasi ni bukan dalam cara orang biasa berkomunikasi. Dia rasa macam gitu. Ataupun mereka tidak meluangkan masa bertiga bersama-sama sehingga kita dapat rasa yang mereka ni memang tak rapat tapi buat rapat. Kita rasa macam tu. Which is sayang lah sebab Spider-Woman pun tak dapat juga tengok live action. And finally kita dapat tengok ni kot, Julia Carpenter aka Spider-Woman yang kedua dalam Marvel Comics appear dalam SSU, Sony Spider-Man Universe, tapi tak dapat dipolishkan ke tahap maksimum. Sama seperti Anya Corazon dan juga Matthew Franklin. Diorang ada juga cerita pasal Matthew Franklin ni, which is benda ni something yang bagus lah. Matthew Franklin ni dia macam ada seorang bapa yang mempunyai pangkat yang tinggi tau. Benda tu sama juga dalam komik, which is good lah. Tapi chemistry mereka bertiga ni dengan Madam Web sendiri, aku tak rasa cling. Aku tak rasa the emotion, the hype of mereka bertiga tu aku tak dapat rasakan lah, sorry to say. Lepas tu yang seterusnya pula aku tak suka the villain itself lah, Ezekiel Sims. Ezekiel Sims dalam cerita ni dia nampak seperti lack of motivation. Dia keep on saying yang dia ni nak bunuh 3 wanita ini over and over again tanpa berbuat perkara demikian lah. Dia banyak borak daripada memberikan aksi tersebut. And dia ni macam mana ya? Kita ada satu slogan tau, action speak louder than words. Dia ni Ezekiel Sims ni banyak borak. Macam tu. Banyak borak sampai aku rasa macam, aduh, hai Ezekiel, kau tak macam ni kot dalam komik. Setahu aku lah, apa yang aku baca dalam komik, Ezekiel Sims is not like this lah basically. So aku macam kecewa sikit lah. Dan dia punya action scene dalam cerita ni pun aku nampak agak choppy. Even editing method dia aku rasa agak pening. Sebab apa aku rasa pening? Sebab aku faham yang diorang ni tengah nak ceritakan berkaitan dengan seorang peramal ataupun clairvoyant. So dia terpaksa untuk edit flashback, past, present. Cumanya cara edit tu akan membuatkan orang rasa pening, tak boleh nak catch up ataupun keep up. Ni part mana? Yang ni part mana? Dekat first sekali dua boleh tahan lagi, tapi sampai ke the third act tu kan, dekat final scene tu kan, korang dah rasa macam lost lah. Kat mana ni? Ni kat mana ni? Apa jadi? Ni masa depan ke masa silam? So aku rasa macam mungkin ada cara editing yang lebih baik untuk enhancekan the final act untuk penceritaan itulah, untuk Madam Web ni. Dan benda yang paling penting sekali untuk aku nak katakan lah untuk cerita ni, Madam Web ni, what's untuk Madam Web ni adalah dia punya storytelling.
basically dekat storytelling ni aku rasa hampa lah. Basically as a Marvel comic readers yang aku baca komik Spider-Man, aku baca komik Spider-Woman, Madam Web semua tu, aku rasa macam kecewa. Sebab mereka tidak menyampaikan penceritaan ini dengan bagus untuk casual audience. Okay? Tapi itu dari perspektif Marvel comic readers lah. Apa yang aku rasakan, aku rasa mungkin kalau mereka semua ni nak buat cerita Madam Web, mungkin kalau dengan masuk ke Spider-Man, cerita ni akan make sense lah. Lebih make sense. Tapi Spider-Man tak muncul lah dalam cerita ni. Itu bukan spoiler, aku rasa semua orang pun tahu. Mereka lebih fokus on Madam Web, lebih fokus on three Spider-Woman dan juga Spider-Girl tu kan. Which makes sense lah. So, dengan itu, aku memberikan rating untuk, apa ni? Rating untuk cerita Madam Web ni 3/10 bintang dan jatuh di bawah kategori pathetic. But itu daripada perspektif aku saja. Aku tak pasti sama ada daripada perspektif orang lain. Adakah orang lain menyukai projek ni? In fact, aku ada tanya salah seorang casual audience yang datang dekat premiere tu. Aku tanya, macam mana pengalaman kau? Is it this film is okay for you? Dia cakap okay, this is a average type of film dan dia bagi rating 6/10. Which is aku rasa macam, oh, so maksudnya mungkin pandangan aku as a Marvel comic readers dengan pandangan casual audience akan berbeza dekat sini. Ada orang yang boleh terima this project, ada orang yang tak boleh terima this project. But it is acceptable lah sebab kita sekarang ni bermain dengan cerita daripada Marvel Comics, daripada sources material. And aku faham ramai orang tak baca komik. And mungkin penyampaian dan juga penerimaan mereka berbeza dengan apa yang aku terima. For me, ni daripada perspektif aku saja, this is a film yang tak mencukupi, agak menyedihkan dan aku sangat-sangat mengharapkan cerita ni untuk jadi bagus. But for me as a Marvel comic readers, aku tak dapat nak cakap yang ini merupakan filem yang bagus lah. But luckily ada orang, aku rasa ada casual audience yang akan menyukai. Sebab iyalah, aku faham lain orang lain taste kan. Even yang kat sebelah aku tak nak mention lah nama dia siapa. Dia ni aku pasti dia tak baca komik tapi dia enjoy tengok cerita ni. So antara benda yang korang boleh enjoy sebenarnya untuk tengok cerita ni, benda yang aku juga enjoy, which is aku enjoy tengok Dakota Johnson play pakai baju Madam Web sama seperti dalam Marvel comic, walaupun dalam Marvel comic tu karakter lain. Lepas tu Sydney Sweeney as Julia Carpenter pun is okay. Dia play that kind of girl yang agak geek-geek tu. Oh ya, satu lagi benda yang aku tak suka ada cerita ni. Cerita ni agak bait tau sebenarnya. Agak mengumpan. Sebab kita tahu dalam trailer, dalam teaser dia, kita tengok ada banyak Spider-Woman beraksi semua tu kan. Spider-Woman beraksi lawan dengan villain apa semua. Rupanya ianya tidak menjadi seperti dalam trailer ataupun teaser tersebut lah. So letakkan ekspektasi korang rendah. Sesiapa yang nak pergi nonton tengok cerita Madam Web ni, ini dipersilakan. Kalau tak nak tengok pun tak apa, aku tak paksa. Tapi mungkin kita akan ada pandangan yang berbeza lah about this thing di antara Marvel comic readers dan juga casual audience. Okay, so itu saja pendapat aku untuk cerita Madam Web ni, yang aku bagi rating 3/10 tadi. Dan again, thank you very much kepada Sony Pictures Malaysia dan juga GSC kerana telah menjemput aku pergi ke premiere screening ni. Okay, so sekian untuk review Madam Web. Kita jumpa lagi di video akan datang. Stay safe, take care semua. Assalamualaikum dan bye-bye.